Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Nur Rashidi bin Ramli. Nombor metrik 269337. Subjek SADN 1033. Okey. Saya akan membuat video tentang pembinaan negara bangsa Malaysia, mengikut perspektif Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, negara bangsa. Negara bermaksud satu politik yang mempunyai kedaulatan, yang mempunyai tanggungjawab, kuasa jalankan alih pentadbiran sendiri. Manakala bangsa pula wujudnya dalam sesuatu kumpulan manusia dalam sesebuah satu negara. Setiap negara mempunyai bangsa. Tiada pun yang dalam negara ini yang tidak mempunyai bangsa. Okey. Terdapat juga 3 komponen dalam negara bangsa ini. Yang pertama, negara. Yang kedua, individu. Yang ketiga, bangsa. Negara ini wilayah kewujudannya kelompok manusia. Contohnya yang kita tahulah negara seperti Malaysia, Australia, Indonesia. Individu pula manusia. Bangsa pula satu kesatuan manusia yang hidup dalam sesebuah negara itu. So kiranya bangsa ni banyaklah dalam sesebuah negara itu. Kat Malaysia pun kita boleh nampak contoh. Contohnya bangsa China, India dan sebagainya. A few moments later. Dalam proses pembinaan negara bangsa pula terdiri kepada 4. Yang pertama, state building, bina negara. Yang kedua pula iaitu national building, bina bangsa. Yang ketiga, mass participation, penyertaan rakyat. Dan yang keempat, policy of distribution, pengagihan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Terdapat 3 tahap dalam pembinaan negara bangsa di Malaysia ini. Tahap yang pertama ialah pembentukan negara dan rakyat berbelang kaum yang dimulakan pada tahun 1948 bila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan, dan kelonggaran pemberian kerakyatan bersyarat kepada penduduk bukan Melayu. Pada masa itu, Malaysia diperintahkan oleh Parti Perikanan yang sah dan diiktiraf oleh PBB. Penduduk Malaysia masih belum diintegrasikan sebagai sebuah bangsa. Mereka masih dikenali ikut kaum dalam segala bidang. Interaksi dan perpaduan kaum berada pada tahap yang paling rendah. Okey, ini maksudnya macam ni tahap pertama ni. Kaum dekat Malaysia seperti 3 kaum, Melayu, India dan Cina, dibahagikan tempat-tempat semasa bekerja. Contohnya Melayu bekerja dekat kampung, sebagai petani ke, hidupan kan pokok-pokok tanaman. Okay. Manakala kat China pula yang menetap di bandar dan dia menjalankan bisnes-bisnes jualan, ekonomi. Okay. Kalau macam India pula di ladang-ladang, di lombong-lombong. Okay. Disebabkan itu perpaduan dan interaksi antara kaum tersebut jarang. So diorang tak ada kesefahaman. Okay. Pada tahap kedua pula, perhubungan awal yang longgar antara kaum. Ciri-ciri masyarakat majmuk bila terdapat lebih daripada satu etnik, termasuk penduduk Bumiputera yang tinggal di situ. Mereka bercampur tetapi tidak bersatu, tinggal berdekatan tetap terpisah, amalkan budaya, pekerjaan dan pendidikan yang berbeza. Pada tahap kedua ini, interaksi antara mereka berada di paras yang minimum. Okey, pada tahap yang kedua pula, tahap pertengahan, di mana mereka dah start bercampur, dah tinggal berdekatan tetapi masih lagi melakukan pekerjaan sendiri, amalkan budaya-budaya sendiri. Okay. Pada tahap ketiga pula, perhubungan kaum jadi agak 2,000 years later. recam, pelbagai dan saling bergantung yang akhirnya perlukan kepada satu persefahaman yang harmoni bagi mendamai dan penuhi kepentingan kaum supaya perpaduan diwujudkan. Perbezaan antara mereka cuba dirapatkan bersamaan dan kerjasama antara kaum dicari serta diluaskan
ikhtiar wujudnya perpaduan dan integrasi nasional. Pada tahap ini, masyarakat telah diintegrasikan ke dalam satu bangsa yang bersatu dan memiliki nilai-nilai yang sama dan bentuk sesebuah negara bangsa dan Malaysia. Dekat tahap 3 pula, mereka dah mula bercampur antara satu sama lain dan mereka pun mula melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan bangsa lain lakukan. Contohnya, China pun ada buat cucuk tanam, dia saling bertukar-tukar kerja. So, daripada situ dapat menaikkan perpaduan dan interaksi antara bangsa-bangsa itu. Kat situlah tahap ketiga. Okay, di sini juga terdapat pelbagai cabaran untuk membina bangsa dalam perspektif Malaysia ini. Cabaran-cabarannya, salah satunya ialah musuh negara ada di mana-mana dan sentiasa mencari jalan memecah belahkan keharmonian kaum. Seperti mana kita tahu, masa itu telah berlakunya peperangan. So, ramai pendatang-pendatang yang ingin memecah belahkan keharmonian antara mereka. Dan lain-lain lagi. Kesimpulan bagi pembinaan negara bangsa mengikut perspektif Malaysia yang kita tahu betapa pentingnya perpaduan antara sesuatu kaum atau bangsa tu dalam Malaysia. Seperti mana kita tengok daripada dulu lagi, daripada kemerdekaan lagi sampailah tahun sekarang 2020 masih dititik beratkan tentang perpaduan. Daripada situ kita tahu tentang perpaduan dalam sesuatu negara itu amatlah penting bagi mengukuhkan sesuatu negara tersebut. Jadi tidak heranlah generasi-generasi sekarang ni kita perlu memperkukuhkan dengan minda dorang dengan bercampur berbilang kaum tak kira antara Cina, India, tak kisahlah berbangsa lain ke, yang penting bercampur. Tak yang penting tiada persafahaman tu, tak bergaduh, tidak maksudnya tidak mengejeklah agama bahagian-bahagian yang sensitif tu dan yang lain. Okey. Sampai di situ je lah video saya kali ini. Yang dah tengok tu, jangan lupa subscribe. Tekan lonceng.